Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sekali lagi bersama-sama dengan Cikgu Dr. Hana dari SMK Puteri Sakdong, Bacok, Kelantan. Hari ini cikgu akan sambung bahagian kedua bengkel skor A+ Matematik KSSM SPM 2021. Maths is magic, give more, get more. Baik, kita teruskan. Contoh item kertas 2 bahagian B iaitu meliputi 5 soalan yang merangkumi 45 markah. Jadi satu soalan berkemungkinan ada dalam 7, 8, 9 atau 10 markah. Okey, kita lihat contoh yang pertama. Okey, misalnya bagi topik matriks. Okey, diberi matriks songsang bagi 4 negatif 3, 2, 1 ialah okey, M, 1, 3, P dan 4. Cari nilai M dan nilai P. Okey, soalan yang mudah saja tapi cikgu buat step by step di sini. Okey, untuk memudahkan pelajar-pelajar faham. Okey, this one kita namakan sebagai matriks A, B, C dan D. Okey, so kita gantikan saja dalam rumus matriks songsang yang diberikan semasa exam. Okey, rumus matriks songsang adalah 1 per A didarabkan dengan D. So kita tulis balik sini 4 didarabkan dengan 1 tolak dengan negatif 3 didarabkan dengan 2. Okay, and then tukar tempat A dan D. Okay, tukar tempat A dan D become 1 dan 4. Tukar tanda B dan C become positif 3 dan negatif 2. Okay, so you just find out 1 per, gantikan dalam kalkulator, so you dapat 1 per 10 and then tulis balik 1, 3, negatif 2 dan 4. Okay, and then what you have to do, just compare. Okay, bandingkan saja dengan soalan yang diberi tadi iaitu M. What is M? So M adalah semua yang berada di luar. So M ialah 1 per 10. And then what is your P? So this is P. P adalah negatif 2. Okey, settle untuk bahagian pertama. Okey, seterusnya bahagian B. Selesaikan persamaan linear serentak yang berikut dengan kaedah matriks. Okey, mula-mula sekali kita kena perhatikan sama ada perkali X dan Y tadi telah pun disusun secara seragam. Maksudnya, okay, di sini kita mulakan dengan X 4, X tolak 3Y sama dengan 11. Tapi di bawah ni 2X sama dengan 3 tolak Y. Okay, so kita perlu susun terlebih dahulu supaya bentuknya adalah seragam mengikut susunan. Jadi, cikgu alihkan negatif Y alih ke kiri become 2X tambah Y sama dengan 3. Okey, barulah bentuknya seragam. So, your first step untuk menyelesaikan menggunakan kaedah matriks, tukarkan persamaan linear serentak ini kepada bentuk matriks. Okey, so kita tukarkan 4. Okay, and then negatif 3. Okay, yang bawah 2 dan juga Y adalah 1. Okay, didarabkan dengan matriks X dan Y sama dengan 11, 3. Okay, so kita tukar terlebih dahulu kepada bentuk matriks untuk mendapat markah yang pertama. Okay, next step adalah kita tulis X, Y sama dengan, okay, so you just make sure adakah matriks yang kita tulis ini sama dengan matriks DA. 4, negatif 3, 2, 1. Okay, sama. Bila sama, what you have to do, you just ambil saja matriks songsang yang telah kita cari tadi, iaitu 1 per 10, 1, 3, negatif 2, 4. Okay, so kita just copy and paste here. 1 per 10. Okay.
And then berapa tadi? Okay, tukar tempat kita tadi adalah 1, 4. This one become 3 and negatif 2. Okay, cikgu cuma salin daripada A tadi and then didarabkan dengan matriks 11, 3. Okay. Okay, next step. Okay, next step kita cuma selesaikan by baris. Okay, so cikgu garis ni selesaikan baris pertama, darab and tambah. Okay, tengok simbol darab, tambah. Baris dahulu, kemudian laju. Baris, laju. Baris pertama dengan laju. This one. Okay, and then baris yang pertama lagi dengan, masih lagi lajur yang pertama. Sebab kita ada satu lajur saja, tapi dengan unsur yang kedua. So, I put down here 1/10 salin sahaja. Okay, this one adalah 1 didarabkan dengan 11 ditambahkan dengan 3 darab 3. Okay, untuk kurungan kat sini and then you just copy 11 tambah and kurungan 3. Okay, kemudian barulah kita salin. Okay, baris kedua adalah negatif 2 dan juga 4. Okay. So next step adalah you just press your calculator. Okay, so you just find out berapakah nilai X dan juga nilai Y dengan menekan calculator mod 3 kali, tekan EQN 1, pilih unknowns 2. Okay, and then you just masukkan nilai A1 4, B1 negatif 3 dan C1 11, A2 2, B2 1 dan C2 adalah 3. So you will get X adalah 2 dan Y adalah 1. Okay, settle. Seterusnya bahagiannya C. Bahagian C diberi matriks Q adalah X4 2 1. Okay, hitung nilai X jika matriks Q tidak mempunyai songsangan. So the most important words is cerita tentang tak ada inverse, tidak mempunyai songsangan. Berikan satu nilai X yang mungkin bagi mewujudkan matriks songsang bagi Q. Okay, your first step is kena faham maksud tidak mempunyai songsangan ialah penentunya disamakan dengan sifar. So AD tolak BC you samakan dengan sifar. So A didarabkan dengan D. So again, this one is A, B, C, D. So A didarabkan dengan D ialah X didarabkan dengan 1. Tolak dengan B didarabkan dengan C. Okay, you samakan dengan sifar. So what is your X? So you will get X sama dengan 8. Okay, that is your 2 markah. And then satu lagi ialah, okay, beri satu nilai X yang mungkin. Okay. Untuk nilai X yang mungkin ada banyak jawapan. Awak boleh bagi apa-apa sahaja jawapan selain daripada okay, X tak boleh sama dengan 8 saja. Maknanya matriks Q ni dia allergic dengan 8 saja. Sebab kalau X sama dengan 8 maka dia tidak ada songsangan. So kalau X tu selain daripada 8 semuanya akan mewujudkan matriks songsang bagi Q. Okey. Jadi kita boleh katakan X tak sama dengan 8 ataupun kita boleh bagi saja apa-apa nilai. Contoh X sama dengan 1 juga boleh. Okey, terpulang pada jawapan. Okey, second. Kita lihat pula okey, contoh untuk soalan bahagian B untuk topik sukatan serakan. Okey, jadual menunjukkan maklumat bagi markah murid bagi 2 buah kelas. Okay, iaitu kelas alpha dan beta, diberikan bilangan murid, mean dan juga variance. Okey, soalan A, cari sisihan piawai bagi setiap kelas. Okey, setiap kelas kat sini dia ada variance. So nak cari sisihan piawai, so I can put here. Okey, sisihan piawai ialah merujuk kepada rumus kita cari saja punca kuasa 2 bagi variance. Okey, so you just find out punca kuasa 2 bagi 8.7. So you akan dapat 2.95. Okey, cari punca kuasa 2 bagi 5.2. So you dapat 2.28. Okey, settle untuk 2 markah pertama. Okey, soalan B. Untuk soalan B, tentukan kelas yang manakah pencapaiannya lebih konsisten dalam ujian itu.
beri justifikasi jawapan. Okey, so kelas mana yang lebih konsisten? Biasanya yang lebih konsisten kita akan merujuk kepada sisihan piawai yang lebih kecil. Okey, so in this case, kelas yang lebih kecil sisihan piawainya adalah 2.28 iaitu kelas beta. So kita kata kelas beta. Okey, justifikasi sebab sisihan piawai lebih kecil. Sisihan piawai lebih kecil. Okey. Kemudian untuk soalan C, cari hasil tambah markah bagi dua buah kelas. Okey, kita ada maklumat bilangan dan juga min ya. So kita boleh cari markah bagi kelas alfa. Okey, katalah kelas alfa, okey, berapa markahnya? Jumlah markah kita tak tahu per dengan bilangan murid 15. And then you dapat minnya adalah 72. Okay, so you find out berapa X you dapat? 72 didarabkan dengan 15. So you will get 1 sifar 8 sifar. Okay, untuk kelas beta. Okay, kelas beta, so you find out jumlah markah per 20 murid. So you dapat 70, minnya 70. So find out untuk X, so berapa X? 70 didarabkan dengan 20. Samalah macam kaedah yang pertama untuk kelas alfa tadi ya. So you dapat 1400. Okey, so soalannya adalah hasil tambah ataupun jumlah. Okey, so jumlah markah adalah so you just tambahkan, okey, tambahkan markah 1 sifar 8 sifar, you tambah dengan 1 4 sifar, so you will get 2 4 8 sifar. That's all. Okay, so 2 markah untuk B tadi. Okay, find out untuk markah alpha, find out markah beta, and then find out total markah. So completely 2 markah dan 3 markah. Okay, selesai untuk soalan sukatan sirakan bahagian C, and the last part adalah, okay, kita lihat bahagian terakhir di sini. Satu set data mengandungi 5 nombor, cari hasil tambah 5 nombor itu. Okey, hasil tambah 5 nombor itu ialah 20. Okey, maksudnya dia dah bagi ya, satu set data mengandungi 5 nombor, maksudnya N ni adalah 5. Okey. Hasil tambah 5 nombor itu ialah 20 dan hasil tambah kuasa 25 nombor itu ialah 125. Okey, kita boleh rujuk pada X kuasa 2 dan juga X yang dia dah bagi kat sini. Minnya adalah berapa? So find out berdasarkan maklumat. Okey, jadi soalan yang pertama kita cari min. How to find min? Okey, min hasil tambah dia tadi jumlah X adalah 20 telah diberi. Bahagi dengan jumlah N cerapan iaitu berapa? 5. Okey, 5. So what did you get? 20 bahagi 5 you dapat 4. Maksudnya minnya adalah 4. And then soalan yang berikutnya cari sisihan piawai. Okey, sisihan piawai ialah, okey, you just find out daripada maklumat soalan hasil tambah kuasa 5 nombor itu telah diberi ya, iaitu 125. Per dengan bilangan nombor ada 5, and then you tolak dengan min kuasa 2. Min kita adalah 4 kuasa 2. And then you find out punca kuasa 2. Okay, you just press your calculator and then you akan dapat sisihan piawainya adalah 3. Okay, that is your 3 markah. Okay, selesai untuk contoh soalan bagi topik sukatan serakan. Okay, seterusnya bagi topik matematik pengguna iaitu insurance. Okey, diberikan rumus untuk menghitung premium bagi insurans hayat adalah seperti di atas, iaitu premium ialah nilai muka polisi per dengan RMX, okey, berapa kadar premium dia, okey, didarabkan dengan kadar premium per dengan RMX juga.
Okey, yang ini adalah nilai muka polisi dengan nilai muka insurans dia. Okey, biasanya 1,000 tapi depends on syarikat insurans lah. Okey, cuma kebiasaan ya, cikgu kata kebiasaannya. Okey, jadual kadar premium tahunan bagi setiap RM1,000 nilai muka insurans sementara boleh diperbaharui yang ditawarkan oleh sebuah syarikat insurans adalah seperti jadual di sebelah. Okey, maksudnya berdasarkan umur, semakin meningkat umur, okey, pelajar-pelajar boleh lihat ya, lihat dia punya kategorinya lelaki dan perempuan, perokok dan juga bukan perokok. Okey, so dekat sini dia kata nyatakan dua faktor yang menyebabkan perbezaan kadar premium berdasarkan, okey, dia nak berdasarkan umur dan juga berdasarkan perokok ataupun bukan perokok. Okey, jadi kalau kita perhatikan di sini, semakin bertambah umur, semakin tinggi kadar premium, okey, yang dikenakan. Okey, begitu juga bagi kategori perokok dan bukan perokok, kalau kita perhatikan, okey, perokok ni kadar premium dia lebih tinggi. So, kita kena justify kenapa dua faktor ni menyebabkan perbezaan. So, kita katakan untuk soalan A, untuk faktor umur, jangka hayat semakin berkurang dengan pertambahan umur. Okey, maknanya semakin bertambah umur, maknanya jangka hayat makin pendek lah. Okey, kemudian perokok, kebarangkalian untuk mempunyai masalah kesihatan adalah lebih tinggi berbanding yang bukan perokok. Sebab itulah kadar premium tadi adalah berbeza, malah lebih tinggi. Okey, soalan B. Encik Pawan berumur 40 tahun, okey, dan seorang perokok. Okey, so we jot down here 40 tahun dan dia adalah seorang perokok. Ingin membeli polisi insurans bernilai RM250,000. Hitung premium tahunan yang perlu dibayar oleh Encik Pawan. Okey, so we have to check dan gantikan saja dalam rumus. Okey, untuk menghitung premium insurans. Okey, so check dulu Encik Pawan umurnya 40 tahun, dia lelaki yang merokok. So, kadarnya adalah 3.47. So, you just gantikan RM250,000 nilai muka polisi yang ingin dibeli oleh Encik Pawan per dengan 1,000 didarabkan dengan kadar premiumnya iaitu 3.47. So kita akan dapat nilai 867.50 sen untuk premium tahunan. Okey. Seterusnya untuk soalan C, pada tahun berikutnya Encik Pawan memperuntukkan pendapatannya untuk membeli insurans perubatan yang mempunyai had tahunan RM250,000 dan deductible-nya sebanyak RM500. Okey, peratusan co-insurance dalam polisi plan insurans tersebut adalah 80-20. Maksudnya 80 syarikat yang tanggung, 20 adalah pemegang polisi iaitu Encik Pawan lah yang akan tanggung. Dia telah menjalani pembedahan dengan jumlah kos RM26,000. Hitung bayaran kos yang ditanggung oleh Encik Pawan dan syarikat insuransnya. Okey, so your first step adalah kita lihat dulu kos selepas deductible. Okey, tadi dia menjalani pembedahan kosnya RM26,000. So tolak dulu dengan deductible dia. Deductible dia adalah RM500. So kos selepas deductible-nya adalah RM25,500. Okey, berapa bayaran kos yang ditanggung oleh Encik Pawan iaitu 20%, iaitu pemegang polisi 20%, didarabkan dengan kos lepas deductible tadi iaitu 25,500 and then tambah dengan deductible. Okey, so you dapat 5,600. And then berapa pula yang syarikat insurans kena tanggung? So bayaran kos yang ditanggung oleh syarikat adalah kos keseluruhan 26,000 ditolak dengan kos yang telah ditanggung oleh Encik Pawan 5,600. Okey. So syarikat perlu menanggung 20,400. Okey. That is your 5 markah. Baik, seterusnya kita lihat pula
contoh bagi topik ini iaitu topik rangkaian dalam teori graf. Okey, soalannya di sini. Okey. Rajah di bawah menunjukkan satu graf tak terarah dan berpemberat. Okey, dia ada nilai. Okey, lukis satu pokok. Okey, soalannya ialah lukis satu pokok dengan jumlah nilai pemberat yang minimum. Okey, bila kita nak melukis pokok, so kita kena ingat dia mestilah graf mudah tanpa gelung dan berbilang tepi, dan dia mesti disambungkan bagi setiap bucu. Okay, setiap bucu mesti disambungkan. Okay, now sekarang ni kita check dulu ada berapa bilangan bucu. Okay, ada berapa bilangan bucu, the number of vertex. Ada 1, 2, 3, 4, 5. So ada 5 bucu, and then kita check ada berapa bilangan edge dia, bilangan tepi. Bilangan tepi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, ada 7 bilangan tepi. Okey, sekarang kita ingat bila kita nak melukis pokok, okey, nak melukis pokok, okey, apa rumus dia iaitu bilangan tepi, okey, bilangan tepi yang sepatutnya mestilah bilangan bucu tolak 1. Okey, jadi bilangan bucu di sini 5, jadi sepatutnya 5 tolak 1 adalah 4. Okey, yang sepatutnya bilangan tepi adalah 4. Alright, so sekarang ni kita ada 7. So what you have to do, maksudnya kita kena tolak ataupun kita kena buang 3. Kita kena buang 3 supaya kita dapat bilangan tepinya adalah 4. Okey, now kita nak buang yang mana sebab kita nak hasilkan pemberat yang minimum, maksudnya kita kenal pasti 3 tepi yang mempunyai nilai yang besar. So we find out first, yang besar di sini 25, yang kedua besar 20, yang ketiga besar adalah 19. Okey, sekarang cikgu nak cuba nak buang 25. Okey, buang 25 yang paling besar. So cikgu akan sambungkan P. Okey, sambung ke T. Sebab nak sambungkan ke Q kita dah buang, jadi P terpaksa sambung ke T. Bila P sambung ke T bermakna 19 yang cikgu bulatkan tadi terpaksa diterima. Alright, jadi cikgu kena cari satu lagi nilai yang paling tinggi. Maknanya nilai yang keempat lah paling tinggi di sini adalah 17. Cikgu cuba bulatkan 17. Maksudnya kita akan cuba buang 17 pula nanti ya. Okey, so kita check dulu. P disambungkan ke T, and then daripada T kita akan sambungkan ke Q. Okey, next Q ke R kita buang. Sisi tepi dia tu, QR buang 20 tadi. Okey, next kita sambungkan T sambung ke R. Okey, 12. So this one is R. And then tadi 17 juga nilainya besar, so kita buang 17. So kita sambungkan daripada T kita sambungkan ke S. So memenuhi syarat ke tidak? Kita check ada 4, ada 5 bucu. Okey, ada 4 tepi. Yes, memenuhi syarat di mana semua titik tadi telah pun disambungkan. Okey, settle untuk 4 markah. Okey, seterusnya kita lihat pula bahagian B ya. Okey. Bahagian B, baik. Rajah menunjukkan kedudukan 6 buah rumah. Okey, 6 buah rumah di Taman Legenda. Raihan ingin menghantar barang pesanan secara COD ke setiap rumah dengan menggunakan jalan dengan jarak paling pendek. Okey, dan setiap rumah dilawati sekali sahaja. Maknanya tak boleh ulang lah. Okey, tentukan susunan rumah yang perlu Raihan lalui bermula rumah P. Okey, bermula dengan rumah P. So this one rumah P. Okey, dan hitung jarak yang dilaluinya. So ada 2 bahagian lah sebenarnya. Mula-mula kita tentukan susunan rumah yang perlu Raihan lalui dengan jarak yang paling pendek. So sama juga macam tadi, kita perlu membuat pilihan. Misalnya Raihan bermula dari rumah P. Okey, check P nak pergi ke mana dulu.
Ada 80 meter, 120 meter, 150 meter. So kita akan pilih yang paling pendek adalah 80 meter. So P pergi ke Q. Right? And then dah sampai dekat Q, okay, dah sampai dekat Q, P pergi ke Q, dah sampai dekat Q, lepas tu memang tak ada pilihan lah, kita akan pergi ke T. So kita ambil 100 meter pergi ke T. Okay, dah sampai dekat T, kita ada a few jalan ni nak pilih ni. Okay, nak ambil yang mana? Kita check. T pergi ke U 80, pergi ke S 150, pergi ke R 100. So kita akan pilih 80. Jadi bermakna tadi daripada Q pergi ke T, daripada T pergi ke U. And then daripada U kita akan pergi ke S, iaitu 90 meter. Dah sampai ke S, kita akan pergi ke rumah yang terakhir iaitu 100 meter sampailah ke R. Okey, settle lah dihantar barang. Jadi tentukan susunan rumah macam yang cikgu buat arrow kat situ, maknanya bermula dari rumah P, dia akan pergi ke rumah Q. Kemudian dia pergi ke rumah T and then pergi ke rumah U. Seterusnya pergi ke rumah S dan akhir sekali pergi ke rumah R. Okey, settle lah hantar barang. Okey. That is your first part untuk 2 markah. And then the second one, hitung jarak. So berapa jarak yang dilalui oleh Raihan? So jaraknya you just hitung jumlah sahaja. Iaitu 80 tambah dengan 100 tambah dengan 80 tambah 90 tambah 100. So what did you get? You dapat 450 meter. So you got another 2 marks. Okay, selesai untuk soalan yang melibatkan rangkaian dalam teori graf. Okay, seterusnya. Okay, soalan yang terakhir, contoh item bahagian B di sini yang cikgu kongsikan pada hari ini iaitu topik graf gerakan. Okay, diberi graf laju masa di sini. Graf, Rajah menunjukkan graf laju masa sebutir zarah dalam tempoh 15 saat. Nyatakan laju seragam. Nyatakan laju seragam dalam meter sesaat zarah itu. So berapakah laju seragam? So you just rujuk pada paksi laju. Berapa laju dia? So lajunya adalah 15. So you just write 15 atau nak tulis 15 meter sesaat pun boleh. Okey, soalan B. Nyatakan tempoh. Okey, tempoh means how long, berapa lama. Okey, laju itu seragam. So laju seragam ialah, so this is the tempoh ya. Okey, bila nak cari tempoh, what you have to do, yang kanan tolak kiri. So 12 tolak 5, jawapannya adalah 7. Another 1 mark. Okay, then soalan C, hitung kadar perubahan laju dalam masa 3 saat yang terakhir. 3 saat yang terakhir, so we find out yang terakhir. 15 tolak 3 is 12. Maksudnya kita nak cari, okey, apa maksud kadar perubahan laju? Dia adalah nyah pecutan atau yang mudahnya kita wakilkan dengan M ataupun kecerunan. Lebih mudah dipahami. So what is M ataupun kecerunan? So you ingat balik rumus kecerunan ialah Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Means that you kena ada complete koordinat. So your first step is you just find out koordinat. Okay, untuk this one ialah berapa koordinatnya, duduk kat paksi X 15 sifar, and this one adalah 12 15. So kita ada 2 koordinat yang lengkap. So cikgu tandakan bahagian atas, kita gantikan dalam rumus kecerunan iaitu 15 tolak sifar per 12 tolak 15. Okay, that is your 1 mark. And then cari saja nilai. So you will get negative 5. That's all untuk 2 markah. Okay, seterusnya bahagian yang terakhir.
hitung. Okey, hitung nilai U. Okey, where is U? So this is U. Okay. Hitung nilai U jika jumlah jarak yang dilalui dalam 12 saat yang pertama ialah 155 meter. So jumlah jarak, apa maksud jarak? Jarak adalah luas di bawah graf. Okey, 12 saat yang pertama. So we find out 12 saat pertama apa bentuk graf yang terbentuk. So this one should be trapezium. Okey, kita lihat dua garis selari dekat sini. Okey, trapezium A ditambahkan dengan segi 4B, jumlahnya adalah 155 meter. So we just gantikan untuk soalan D di sini. Okey, trapezium, okey, gantikan saja rumus trapezium 1/2. Okey, didarabkan dengan hasil tambah dua garis lari. Dua garis larinya ialah berapa di sini? Iaitu U tambah dengan 15. So, U tambah 15. And then didarabkan dengan tapaknya berapa? 5. Okey, didarabkan dengan 5. So, I put here a bracket. Okey. And then ditambahkan dengan segi 4. Okey, segi 4 adalah berapa panjang and lebar di sini? 15. Lebarnya adalah 12 tolak 5, 7. So didarabkan dengan 15 darab 7. So I put a bracket, close the bracket, samakan dengan 155. So that is your 2 markah yang pertama. And then cicah-cicah. What did you get for U? So you akan dapat 5. Right? So selesai untuk 3 markah soalan D. Okey, kemudian yang bahagian terakhir E. Okey, E dekat sini, huraikan gerakan zarah itu dalam tempoh 12 saat yang pertama. Okey, bila sebut hurai, so kita kena tengok apa yang kita nak cerita tentang laju ni. Maksudnya yang the first one di sini, okey, berapa laju dia? Okey, belum ada nilai kan? Okey, maksudnya yang E ni kita kena catat sikit ya. Okey, dekat ruang jawapan kat situ. Okey, cikgu catatkan di sini. Okey, berapa laju bagi 5 saat yang pertama? So kita find out kat sini U kita tadi adalah 5. So koordinat is sifar 5. This one is koordinatnya adalah 5, 15. Right? Jadi kita find out, okay, berapakah nilai lajunya dekat sini, ganti dalam rumus kecerunan macam biasa. So 15 tolak dengan 5 per dengan 5 tolak dengan sifar. Okey, you dapat berapa? You dapat 2. Okey, you dapat 2. Okey, maksudnya laju, okey, laju bagi gerakan yang pertama kat sini lajunya adalah 2 meter sesaat, and then dengan laju yang seragam iaitu 15 meter sesaat selama 7 saat. Jadi bolehlah kita buat huraiannya di sini. Kadar perubahan laju. Okey, yang kita dapat ni So huraiannya kadar perubahan laju. Okey, kadar perubahan laju bagi 5 saat yang pertama. Okey, 5 saat pertama adalah adalah 2 meter sesaat. Kemudian pada dan bergerak, kita boleh katakan dan bergerak dengan laju seragam, bergerak dengan laju seragam pada kat mana kat situ? Pada 15 meter sesaat selama 7 saat. Okey, seragam pada 15 meter sesaat kelajuannya. Okey, selama 7 saat. Okey, itu sahaja.
Okey, so itu sajalah perkongsian cikgu buat masa ini untuk bahagian kedua contoh item bahagian B. Okey, so selamat meneruskan membuat latihan yang berterusan agar pelajar-pelajar mendapat kejayaan yang cemerlang. Ingat, give more, get more. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.